Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Al-Safia binti Nur Kafri, nombor matrikulasi 04122406060201. Tajuk topik tugasan yang diberi pada kali ini ialah mengenai penjagaan dalam tetapan awal kanak-kanak. Penjagaan dalam tetapan awal kanak-kanak adalah bermaksud orang dewasa memberikan penjagaan yang sebaiknya di awal usia bayi untuk membentuk perkembangan otak, kognitif, fizikal dan bahasa. Tujuan rakaman saya pada kali ini adalah bagi menunjukkan prinsip dan amalan penjagaan serta pengasuhan yang baik untuk bayi. Untuk pengetahuan semua, sebagai seorang ibu, dalam kita hendak memberikan susu kepada bayi, kita mestilah mengetahui terlebih dahulu mengenai teknik-teknik penyusuan yang betul. Terdapat beberapa posisi dalam memberi penyusuan kepada bayi, antaranya ialah posisi leg back atau juga dikenali sebagai posisi santai. Teknik ini berguna untuk bayi yang tidak suka disentuh semasa menyusu. Posisi yang kedua pula ialah posisi cradle hold atau dikenali sebagai posisi mendukung. Posisi ini selalu digunakan oleh semua ibu-ibu. Pada teknik ini, ibu akan duduk dan bayi diletakkan di pelukan. Kepala dan leher bayi mestilah dibaringkan di lengan ibu. Posisi yang ketiga ialah posisi cross cradle hold. Teknik ini lebih kurang dengan teknik cradle hold, akan tetapi ia berbeza di mana badan bayi akan dibaringkan pada lengan yang lain. Ini adalah bertujuan untuk memberikan sokongan pada leher dan bahu serta membolehkan bayi untuk memusingkan kepala bagi mendapatkan teknik lekapan yang betul. Posisi yang keempat ialah posisi side lying. Teknik ini amat sesuai bagi ibu yang melahirkan bayi secara pembedahan kerana ibu boleh menyusukan bayi semasa berbaring. Kedudukan ibu adalah secara mengiring, manakala bayi pula akan berbaring bersebelahan. Sekarang mari saya terangkan pula mengenai susu ibu. Seperti yang kita tahu, susu ibu adalah merupakan susu yang terbaik jika hendak dibandingkan dengan susu formula di luar sana. Hal ini sedemikian kerana terdapat banyak khasiat yang dimiliki oleh susu ibu. Ini kerana susu ibu membekalkan nutrien yang baik dan mencukupi untuk pembesaran bayi. Selain itu, susu ibu juga mengandungi antibodi yang semula jadi untuk meningkatkan imuniti badan mereka. Susu ibu mengandungi DHA dan AHA yang penting dalam pembentukan dan perkembangan otak bayi. Pemberian susu ibu kepada bayi bermula dari mereka lahir sehingga usia 6 bulan dan jika hendak diteruskan, penyusuan ibu akan bersambung sehingga bayi berusia 2 tahun. Bagi penyusuan susu botol dan susu formula, didapati terdapat beberapa faktor mengapa ibu memberikan susu formula kepada bayi. Antaranya oleh kerana kekurangan susu. Setengah ibu ada yang menghadapi masalah dalam penghasilan susu yang menyebabkan bayi tidak mendapat bekalan susu yang secukupnya. Selain itu juga, bagi ibu yang bekerja, mereka akan memilih untuk memberikan susu formula kepada bayi. Hal ini kerana untuk memudahkan urusan mereka dalam penjagaan bayi apabila mereka tiada di rumah. Jika ibu sudah memilih untuk memberikan susu formula kepada anak, amat penting untuk ibu memilih dan mencari kualiti susu yang bagus dan sesuai dengan keperluan mereka. Susu formula yang berkualiti akan memenuhi keperluan khusus bayi dan menyediakan semua nutrien penting yang diperlukan untuk pertumbuhan mereka seperti protein, lemak, vitamin, karbohidrat dan mineral. Dalam pemberian susu formula, ibu-ibu perlu tahu untuk memberikan sukatan susu yang sebetulnya. Kebanyakan bayi yang baru lahir akan meminum susu kira-kira 1.5 hingga 3 ounce setiap 2 hingga 3 jam. Tetapi sukatan ini akan berbeza-beza mengikut usia bayi. Setiap bayi kebiasaannya akan menunjukkan tanda-tanda bahawa mereka lapar dan perlukan susu. Bagi bayi lapar yang ingin menyusu, mereka akan menunjukkan tanda-tanda seperti menangis, meragam, mencebik bibir, bersandar ke arah payudara ibu, menggerakkan tangan ke arah mulut mereka dan menghisap tangan sendiri. Apabila ibu tidak mengendahkan isyarat yang diberi ini, bayi akan terus meragam dan menangis sehingga mereka diberikan susu. Manakala apabila bayi sudah disusukan, mereka akan menunjukkan pula tanda-tanda yang mereka sudah kenyang. Antaranya seperti melepaskan sendiri mulut dari payudara atau botol susu dan tertidur dengan sendirinya.
Bagi bayi yang kenyang, apabila selesai makan, mereka akan menutup mulut dan menggelengkan kepala sebagai tanda sudah tidak mahu makan lagi. Apabila bayi sudah memasuki usia 6 bulan, pasti ibu dan ayah amat teruja untuk memperkenalkan makanan kepada anak mereka. Akan tetapi, perlu diingatkan juga bahawa bayi yang berusia 6 bulan masih memerlukan susu ibu atau susu formula sebagai sumber pemakanan utama. Ini kerana pemberian makanan hanyalah sebagai makanan tambahan untuk bayi. Ibu boleh memperkenalkan kepada anak dengan bijiran yang berasaskan beras seperti bubur nasi kosong kerana ia lebih mudah untuk dihadap dan bayi kurang mengalami kesan alahan. Setelah ibu memperkenalkan bubur nasi kosong kepada anak, ibu sudah boleh mula untuk menambahkan zat lain ke dalam bubur mereka seperti ikan, daging dan ayam yang kaya dengan zat besi dan zinc. Selain itu, bubur nasi juga boleh dicampur dengan sayur-sayuran seperti lobak merah, labu, bayam dan banyak lagi. Pastikan semuanya dimasak terlebih dahulu dan dikisar halus sebelum dicampurkan ke dalam bubur bayi. Selain daripada memberikan nasi bubur kepada bayi, ibu ayah juga boleh memperkenalkan kepada anak dengan buah-buahan. Buah ini merupakan sumber serat dan dapat membekalkan pelbagai vitamin dan mineral kepada bayi. Antara buah-buahan yang boleh diberikan adalah seperti buah pisang, buah naga, buah betik dan lain-lain lagi. Akan tetapi, ibu perlu memastikan untuk memberi buah kepada bayi dalam bentuk puri, iaitu melenyek atau mengisar buah tersebut sehingga lembut. Apabila bayi sudah membesar dan mereka boleh memasukkan tangan dan objek ke dalam mulut, anda boleh mengurangkan makanan puri dan boleh memperkenalkan finger food atau dikenali sebagai makanan jejari. Tetapi pastikan makanan tersebut diberi secara kecil dan sedikit dahulu. Dengan memberikan bayi makanan jejari ini, ia dapat memberi peluang kepada mereka dalam mempelajari tentang makanan seperti rupa, bau, rasa dan sentuhan. Apabila hendak memberi makanan kepada bayi, amat penting untuk ibu bapa mengambil tahu tentang keperluan keselamatan pemakanan bayi. Bagi menjaga keselamatan mereka ketika makan, ibu ayah mestilah tidak memberi makanan yang keras yang boleh menyebabkan tercekik. Contohnya, sebelum memberikan buah-buahan, potong buah dan buang kulit terlebih dahulu dan lenyekkan sehingga menjadi puri. Untuk mengelakkan si bayi tercekik dari makan, sediakan air kosong dan elakkan dari memberi minuman manis sebelum mereka memasuki usia 12 bulan. Bagi peralatan makanan bayi, elakkan daripada memberi makan dan menyuap menggunakan sudu dan peralatan besi yang ibu ayah gunakan. Sebaiknya gunalah set peralatan makanan bayi yang diperbuat khas seperti pinggan, mangkuk, sudu, apron kalis tumpahan dan lain lagi. Set pinggan mangkuk bayi ini direka supaya mereka boleh belajar makan secara berdikari dan dapat meneroka makanan yang dimakan. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang corak tidur bayi. Apabila si bayi sudah kenyang meminum susu, pasti mereka perlukan tidur yang lena dan secukupnya. Kebiasaannya, bagi bayi yang baru lahir, tidak mempunyai jadual tidur yang tetap. Keperluan tidur mereka secara purata ialah kira-kira dalam 16 hingga 20 jam sehari. Tetapi tidurnya masih belum tetap kerana mereka akan menyusu setiap 2 hingga 4 jam sekali. Manakala, apabila bayi yang memasuki usia 8 minggu, tempoh tidur mereka akan menjadi lebih pendek di siang hari dan tidur yang lebih lama pada waktu malam. Akan tetapi, mereka akan tetap bangun beberapa kali untuk menyusu di malam hari. Apabila si bayi hendak tidur, ibu bapa mestilah menyediakan persekitaran yang selamat. Antaranya ialah mencari ruang tidur yang selesa. Jangan biarkan bayi dari tidur sekatil dengan ibu bapa. Sediakan katil bayi dan tilam yang selamat dan kukuh. Elakkan dari meletak bantal yang terlalu banyak dan bayi tidak perlukan selimut dan aksesori katil bagi mengelakkan dari risiko sindrom kematian bayi mengejut iaitu SIDS dan sebarang kejadian yang tidak diingini seperti lemas dan sesak nafas. Letakkan katil bayi di dalam bilik yang mempunyai pengudaraan yang baik dan jauh dari sebarang bahaya. Untuk keselamatan si bayi, ibu-ibu mestilah sentiasa memantau posisi tidur mereka. Bayi seharusnya ditidurkan secara menelentang
dan jangan biarkan mereka tidur secara meniarap kerana ia akan meningkatkan risiko lemas. Tidur ini mempunyai kepentingan untuk perkembangan si bayi. Apabila mereka mendapat tidur yang secukupnya, tubuh badan akan sihat dan cerdas kerana mendapat rehatnya secukupnya. Bayi akan sentiasa ceria dan bersedia untuk menerangkai perkara baru di sekelilingnya. Sebagai ibu bapa, antara cara untuk kita meluangkan masa dengan anak adalah dengan membuat aktiviti menarik yang dapat menggalakkan pertumbuhan dan pembelajaran mereka. Pada usia 6 hingga 12 bulan, bayi amat digalakkan untuk meneroka dunia dalam pelbagai cara dengan membuat aktiviti yang menarik bersama anak-anak. Ibu ayah boleh mengadakan aktiviti yang berkaitan dengan kemahiran motor halus mereka. Contohnya seperti aktiviti zipper board. Jahitkan beberapa zip di kain yang keras dan besar. Ajarkan anak-anak untuk membuka dan menutup zip-zip yang ada. Aktiviti ini akan menguji kemahiran motor halus mereka dengan melihat kekuatan jari jemari apabila membuka dan menutup zip tersebut. Aktiviti yang seterusnya adalah melibatkan aktiviti kemahiran sensori deria mereka, iaitu dari sentuhan, rasa, bau, lihat dan dengar. Berikan mereka bermain dengan permainan busy board. Permainan ini akan memberikan bayi mempelajari mengenai cara guna, tekstur, bentuk dan warna. Ia juga akan membuatkan bayi lebih memberi tumpuan untuk menyelesaikan masalah kepada aktiviti tersebut. Aktiviti ini juga amat membantu dalam merangsang pembelajaran dan perkembangan otak anak-anak. Sampai di sini sajalah pencerahan saya berkenaan dengan amalan penjagaan dan pengasuhan untuk bayi. Sekian, terima kasih.